Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam kelas kita. Okay, kelas ASK tingkatan 2. Okay, kita sambung lagi dengan bab 3. Kita punya Python. Okay, so sekarang ni PKP kita sambung lagi dengan PDPR kita. Okay, so kita doa-doa lah yang terbaik. Semoga kita diberi ruang dan peluang untuk cepat pulih. Okay. So untuk PDPR kita sambung lagi dengan bab yang seterusnya Python. Kita buat latihan amali komputer 3.4. Okay. So untuk PDPR kamu boleh guna apps yang cikgu sarankan, dalam apps yang cikgu suruh download itu kan. Okay, kamu boleh type segmen kod ni, run. Okay, kita tengok output dia apa keluar, jadi ke tak. Okay, so cikgu dah keluar pun, cikgu dah buat pun satu. Okay, so inilah hasil dia bila kita run. Kita masukkan tahun, tahun 2000. Adakah tahun 2000 ni tahun lompat? Ya, tahun 2000 tu tahun lompat. Okey, so apa benda sebenarnya segmen kod ini? Okey, cikgu cerita sikit pasal segmen kod. Apa benda yang kod yang diterangkan? Okey, baris yang pertama dia tunjukkan tentang tahun. Okey, input. So kita disuruh kita masukkan tahun dengan function input. Okey, integer. Okey, jika tahun, apa benda persen 4 ni? Okey, so persen 4 ni maksudnya kalau tahun tu dibahagikan dengan 4, ada tak baki? So persen 4 tu dia nak cari baki. Okey, kalau baki dia kosong. Jika tahun dia bahagi dengan 4, jika baki dia kosong, apa jadi? Okey. Jika tahun dibahagi dengan 100, kalau nilai dia kosong, apa jadi? Else bukan tahun lompat. Okey, else. Okey, so bila kita buat macam ni, kita buat kod ni, kita type dan juga kita dapatlah hasil dia. Kalau salah, check balik apa yang salah. Ada tinggal simbol ke apa benda ke, check balik Okey, so kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Masih lagi gunakan kod yang sama. Okey, so aktiviti seterusnya apa je nak buat? So ini adalah aktiviti dia yang kamu kena buat. Okey, so menambah baik atau cara dalam amali komputer 3.4. So dalam amali komputer 3.4 ni kamu kena improve dia punya kod supaya lebih mudah, lebih ringkas, lebih padat dan lebih tersusun. So kod atas tadi betul, tak salah. Tapi kamu kena alter dia, ubah dia. Okey. Bincang sama rakan-rakan. Okey, kamu bolehlah buat group, okey, dengan kawan-kawan ke kan. Okey. So supaya kita dapat hasilkan satu kod atau cara yang lebih padat. Okey. So buat. Sekejap lagi cikgu tunjuk jawapan cikgu. Okey. Kamu boleh tinggalkan video ni dulu ke? Okey. Okey, buat dulu. Okey, kita je bincang. Okey, so kita bincang kod apa benda, macam mana kita nak menambah baik atau cara yang dah baik dah. Okey, atau cara ni betul dah. Run cantik. Okey. So kita nak menambah baik. Okey. So pertama kali kita kena tahulah apa masalah kita. Okey. Benda ni nampak macam simple, tapi sebenarnya tahun lompat ni taklah simple sangat sebenarnya. Apa dia tahun lompat ni? Okey, so kita cerita sikit apa dia tahun lompat sebenarnya. Okey, tahun lompat ni adalah tahun yang boleh dibahagikan dengan 4. Okey. Tapi tak boleh dibahagikan dengan 100, kecuali boleh dibahagikan dengan 400. Kenapa jadi macam ni? Okay, basically apa yang kamu tahu adalah tahun lompat ni adalah macam ni, kan? Okay, setiap tahun kita ada 365 1/4 hari. Okay, jadi kita belajar, kita kaji masalah ni sikit lah, basic dia kenapa jadi macam ni, formula dia terlalu banyak macam ni kan. Okay, so ini bila kamu dah tambah lagi 365 1/4, 365 1/4, 365 1/4, akan wujudlah tahun yang keempat ni 366 hari. Okey, 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 akan jadi 1 hari lah. Suku tambah suku tambah suku. Okey, so tahun ni akan jadi dikira tahun lompat. Okey, inilah syarat yang pertama tadi. Okey, boleh dibagikan dengan 4. Bermaksud apa-apa tahun yang boleh bahagikan 4 itu adalah tahun lompat. Okey. Tu apa benda pula syarat yang kedua, yang ketiga ni? Okey, so tahun lompat ni dia taklah
straight macam ni je. Okey, sebenarnya macam ni. Kita tengok balik apa benda sebenarnya masalah dengan tahun lompat ni. Okey. Padam Okey. So basically macam ni exactly sebenarnya 1 tahun kita ada bersamaan dengan 365 hari, 365.245. Kita genapkan, nak jadikan kira senang, 365.25 ataupun kita boleh kata 365 1/4. Ini kita genapkan. Tapi bila kita genapkan, makna kita tambah ke kita kurangkan? Sepatutnya 3.2425. So kita dah tambah. Okey, so kita dah tambah tu berapa banyak yang kita terlebih. So bila dah banyak yang terlebih, setiap 100 tahun dia kena kurangkan 1 hari. Okey, so tengok berapa yang terlebih. Kita tambah, kita jadi 365.25. Okey, ni 0.24. Okey, 0.25 kalau kamu tolak dengan 0.24 25, kamu akan dapat 5700.0. Okey, so kamu terlebih kira 0.075 hari, 0.0075 hari untuk 1 tahun. Okey, so kalau yang ni kamu kumpul 400 tahun, kamu akan dapat 3 hari. Banyak tu. So tak boleh main-main, tak boleh buang gitu je hari ni. So kalau kalender ni dia nak arrange balik, okey. So dia akan kata setiap 100 tahun dia buang sehari. 100 tahun, okey, tahun ni patut 100 tahun patut tahun lompat dia buang. Okey, tahun yang ke-200 dia buang. Tahun yang 300 dia buang sehari. Tapi tahun yang ke-400 dia tak buang sebab dia lebih 3 hari je. Tahun yang ke-400 dia kira tahun lompat. Okey. So sebab tu kalau kamu kira balik, sepatutnya tahun 2000 nanti kita check balik berapa tahun bila yang patutnya tahun lompat, yang tak jadi tahun lompat. Okey. So inilah formula kenapa dia boleh tak boleh bahagi dengan 100, tapi boleh dibahagikan dengan 400. Okey. So dia boleh bahagikan 4 tapi tak boleh bahagi dengan 100 kecuali 400. Okey, so harap-harap dapat clear sikit apa tu tahun lompat. Okey. Nampak macam simple kan. So siapa yang lahir 29 April, dia special lah. Hari jadi dia 4 tahun sekali. Okey, 4 tahun sekali, 4 tahun sekali. Tapi kalau hari tu adalah 100 tahun, contohnya tahun 2000, dia patut tahun lompat tapi dia tak dikira sebagai tahun lompat, jadi dia adalah dia tak ada birthday tahun tu. So next 4 tahun lagi baru dia ada birthday. Okay, so macam mana kita nak meringkaskan formula yang dah diberi, rumus yang dah diberi. Okay, so calculation ni kalau tak faham nanti boleh PM cikgu balik. Okay, kita boleh sembang panjang lagi. So untuk kali ni saya harap dapat ni. Kalau nak detail, kamu boleh google leap year. Okay, leap year calculation, leap year. Okay, so this is what happen. Okay, dalam leap year, okay, setahun kita ada 365.245 hari. So kita bahagikan, kita ambil, kita bundakan jadi 365 1/4. Setiap tahun kita tambah 1/4. Setiap 4 tahun kita akan lebih sehari. Tapi lebih sehari ni, tapi sebenarnya kita lebih juga, kita ada lebih untuk setiap tahun. Kita lebih kira sebab kita bundakan jadi 1/4, kita lebih kira 0.075 hari. So kita kumpul balik dalam 400 tahun, kita akan lebih 3 hari. So dia akan tarik balik 3 hari tu daripada setiap 100 tahun, kecuali tahun yang ke-400. Okey, tu ringkasan dia. Okey, habis cerita. Cikgu banyak lagi cikgu cerita, cikgu pening benda ni. Okey, so itu dia punya basic kenapa tahun lompat. So kita nak tengok formula ni. Okey, so bila kita tulis balik, tahun lompat itu boleh dibahagikan dengan 4 tapi tak boleh dibahagikan dengan 100, kecuali boleh dibahagikan dengan 400. So bila kita nak draw balik dia punya formula. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, so kita sambung kita punya coding. Okey, so macam mana kita nak buat coding kita?
kita nak ringkaskan coding yang ada. Okey, sebenarnya kita nak ringkaskan je. Kita coding tu dah betul, tapi cuma kita nak betulkan. Okey, so basically sama lagi, tahun sama dengan integer, input masukkan tahun, tutup. Okey. Okey, so kita input, kita panggil function input, dan kita masukkan nilai integer dalam bentuk ke dalam pemboleh ubah tahun. Okey. So kita kata tahun lompat boleh dibahagi dengan 4 if tahun persen and persen 4 equal to kosong, tetapi tak boleh dibahagikan dengan 100. And kita boleh letak n. N tahun persen 100 not equal to kosong. Ini cara nak buat not equal to kosong. Kenapa not equal pula? Okey. So dia kata boleh bahagikan dengan 4, tapi tak boleh dibahagikan dengan 100. Okey, so not equal to 100. Maknanya not equal to kosong. Bila dia bahagi 100, walaupun dapat, kalau dapat kosong maknanya dia salah. Okey. Okey, sama lagi. Tapi kecuali boleh dibagi dengan 4. Or kecuali boleh dibagikan dengan 400. So tahun, okey, persen 400 equal kosong. Colon. So okey, so basically macam tu je lah. Kita ringkaskan 3 if tadi jadi 1 if. Okey, so kalau syarat ni betul, okey, dia mesti dua syarat ni dipatuhi atau ini dipatuhi. So pilih. Okey. So apa jadi kalau betul? Print tahun adalah lompat. Okey. Else apa jadi else? Print tahun adalah bukan tahun lompat. Okey. So kita test adakah betul, adakah salah. So kita cuba lah. Run. Masukkan tahun. Okey. So kita kata kita masuk tahun 2000. Tahun 2000 ni kalau ikutkan adalah tahun lompat. Sebab dia adalah boleh bagikan 4. Dia tak boleh bagi dengan 100. Dia boleh bagi dengan 100. Tapi dia boleh bagi dengan 400. Okey, so dia adalah tahun lompat. Okey, 100 tahun sebelum 2000. Okey, so kita run balik. Kita tengok 100 tahun sebelum tahun 2000. So tahun 1900. Okey, sepatutnya ini adalah tahun lompat juga. Dia boleh bagi dengan 4. Tapi dia tak boleh bagi dengan 400. So ini adalah bukan tahun lompat. So kita uji lagi. 100 tahun sebelum tu lagi 18. So kita uji lagi dengan 18. Pun bukan tahun lompat. Okey, so kalau kita uji tahun yang biasa-biasa, okey. Stop. Kita clear. So kita uji semula. Kita masukkan tahun sekarang ni tahun 2020. Okey, so tahun 2020 ni adalah tahun lompat ke tidak?
tahun lepas, tahun 2020 ni tahun lompat ke tidak? So bila kita enter, alamak salah, clear balik, run 2020. Okay, tahun 2020 ni tahun lompat ke tidak? So nak check, kita buka kalender. Okay, so kita pergi tahun 2020. Kita tengok bulan Februari dia. Okay, bulan Feb ada berapa hari? 29 hari. Dia adalah tahun lompat. Adalah tahun lompat. Okay, 2021. Kita check balik. Bukan tahun lompat. Okay, 20 apa lagi? 2024. So kita run 2024 adalah tahun lompat. So basically, nak ringkaskan, this is yang paling ringkas yang cikgu boleh fikir. Okay, kalau ada idea lain, ada coding lain yang lebih ringkas lagi daripada ni, okay, kita boleh share, kita boleh tunjukkan. Ada soalan boleh tanya. Okay, jangan lupa like. Okay, kalau suka subscribe pun boleh. Susah sangat korang nak subscribe kan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.